Kemudian baginda menjadi suka untuk menyendiri. Disebut dalam nas hubbiba ilaihil khala, dikasihkan kepadanya untuk berkhalwah seorang-seorang. Baginda SAW suka menyendiri di Gua Hira. Keluarganya dan mempersiapkan bekalan untuk tujuan yang sama, bertahanus kembali. Tahanus dalam bahasa lama, bahasa kita dengan mana beribadat. Macam mana beribadat masa tu? Katanya ibadat masa tu dengan makna duk fikir. Dia fikir, ta'ammul. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang secara silih berganti, merupakan tanda-tanda pada kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Mereka yang sentiasa zikrullah, sama ada ketika berdiri, ketika duduk atau di atas lambung rusuk mereka, dan mereka fikir pada kejadian langit dan bumi. Akhirnya mereka membuat satu solusi. Wahai Tuhan kami, kamu tidak ciptakan ini sia-sia. Maha suci kamu, maka selamatlah kami daripada azab api neraka. Maknanya, fikir sehingga menemukan kepada kuasa Tuhan. Dan ma'rifatullah merupakan amalan yang baik yang menyebabkan kita sedar akan kehidupan. Sebab kita jana akalan kita dan kita gerak fikiran kita sehingga akhirnya menetapkan pada hati kita satu-satu keputusan yang kita ambil dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disertai dengan makrifah secara sebenar-benarnya. Jadi apa yang disebut di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia baginda 40 tahun 6 bulan 12 hari, Nabi ini sebelum daripada tu selalu datang ke Gua Hira. Seorang-seorang duduk 2-3 hari, habis bekalan balik. Ambil bekalan sekejap, duduk ni, pergi balik. 2-3 hari, 3-4 hari duduk, pulang. Peristiwa itu berlangsungan hampir 6 bulan mengikut setengah riwayat. Sampailah ketika usia Nabi mencecah 40 tahun 6 bulan 12 hari ikut Qamariyah. Dalam Islam sekitar 39 tahun 3 bulan 12 hari, maka barulah turun wahyu. Dikatakan bahawa kemudian baginda SAW pulang menemui Khadijah dan disediakan bekalan seperti sebelumnya untuk beberapa malam, sehingga datang wahyu kepadanya ketika di Gua Hira. Ini wahyu. Dia beza dengan orang duk kata saya ni datang wahyu, saya ni itu lain. Cara Rasulullah SAW datang tu tengok macam mana persediaan dia.
Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda lalu berkata, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Aku ma ana biqari, aku tidak pandai membaca." Lalu malaikat itu memegang aku lantas memelukku sehingga habis dayaku, makin kuat. Kemudian dia melepaskan ku dan berkata, "Iqra, bacalah." Baginda menjawab, "Ma ana biqari, aku tidak pandai membaca." Lalu berkata, "Bacalah, Iqra." Maka aku tetap menjawab, "Aku tidak pandai membaca, ma ana biqari." Lalu Jibril kembali memegangku dan memelukku buat kali ketiga. Kemudian dia melepaskan, lantas dia membacanya. Poin yang pertama di sini ialah bila mana Nabi duduk dalam gua Hira ni dalam keadaan asyik begitu, waktu ketika fajar hampir menyingsing, maknanya mungkin setengah jam ke sejam ke atau lepas pada tu sikit ke, nak masuk waktu subuh. Datang Jibril alaihi salam peluk. Bila datang peluk ni, dia tak datang peluk biasa, dia datang peluk melalui kop belakang. Dia datang peluk kop belakang. Kenapa dia peluk kop belakang? Kalau peluk ke depan jadi lain, lelaki sama lelaki, seolah-olah jadi macam mana pula ni. Yang kedua, dia peluk ni supaya tidak mengejutkan Nabi. Macam nak berlawang tak, dia peluk ni. Jadi kawan ni, dia peluk ni pelukannya yang kuat. Kemudian dia lepas, dia suruh baca. Nabi jawab dia tak boleh baca. Iqra ni maknanya fa'il amal yang memberi makna bacalah. Tapi Nabi jawab, ma ana biqari. Qari di situ isim fa'il. Nabi tak jawab dengan fa'il lam aqra atau la aqra atau lan aqra. Aku tak mahu baca, aku tak nak baca, aku tak akan baca. Nabi tak jawab macam tu. Tuan-tuan, bila Nabi tak jawab macam tu, apa makna? Maknanya isunya bukan Nabi tak nak baca, tapi sifat. Bila qari isim fa'il memberi makna Nabi ni tak boleh baca. Anak kita suruh baca, dia tak boleh baca. Sebab dia baru nak belajar. Kemudian bila dia ajak, dia boleh baca. Nabi ni sifat dia ummi. Ummi kepada Nabi maknanya mulia dan ada matlamat dan tujuannya. Dalam bahasa Melayu maknanya buta huruf. Apa makna di sini menjadi satu hujah yang paling kuat kepada umat Islam, kepada orang Islam, kepada Nabi sendiri, bahawa wahyu tu bukan rekaan Muhammad.
orientalis, musuh-musuh Islam, dia tak boleh kata kami tak heran Muhammad tu hebat, ada Quran. Dia tu memang orang yang cerdik, dia telah belajar kitab-kitab, dia telah ambil maklumat daripada orang Rom, daripada Injil, daripada Taurat, dia boleh tahu dah semua. Jadi bolehlah dia reka Quran. Tetapi dengan sebab dia ni tak pandai baca, orang tak boleh kata macam tu. Jadi terbungkam hujah mereka. Ini bahasa yang Nabi sebut, ma'ana biqari. Aku bukan orang yang boleh baca. Artinya Nabi bukan engkar kepada Jibril. Nabi tak engkar pun. Orang tak boleh. Macam kita lah. Baca bahasa Cina. Kita orang Melayu. Setengah-setengah lah. Ramai kan kita tak belajar. Saya tak boleh baca ni, tengok ni. Orang kata sebaris ayat je, kita pun baris tak tahu seterik ke tak ke bawah. Waktu pun kita tak apa tahu dah. Dah aku dah. Bukan aku tak nak baca, bunyi pun aku tak tahu nak bunyi macam mana. Sebab kita tak belajar. Tapi mungkin kalau kita belajar, ada orang yang pandai, boleh lah. Ni Nabi sifat dia qari. Kedua, dalam peristiwa ni Jibril dia sebut 3 kali. Nabi konsisten jawab 3 kali. Maknanya ilmu ni dia kena pengulangan. Kena berlaku pengulangan. Dia tak boleh ilmu ni sekali je, tak boleh. Dia pengulangan, berlaku pengulangan. Seterusnya ilmu ni kalau perlu disebut di situ bahawa Nabi ni dipeluk dengan kuat. Bukan peluk biasa macam kita gurau dengan seseorang kawan kita pergi peluk-peluk. Tak, dia peluk kuat sehingga Nabi tak boleh nak gerak, tak boleh nak paling, tak boleh nak pusing, pakai serah. Peliknya bila pelukan yang kedua selepas suruh baca lagi kuat. Dan pelukan yang ketiga adalah pelukan yang amat kuat. Kata guru kami Allamah Syekh Dr. Muhammadul Mukhtar Asy-Syanqiti, di sini maknanya ilmu dia dapat payah. Dia tak boleh kerehatan. Dia kena bersungguh. Dia kena bermujahadah. Dia kena, kata orang, benar-benar laksanakan titah perintah Allah. Ini ilmu. Dan sejarah orang dapat ilmu ni memang macam tu. Sehingga Yahya bin Abi Katsir menyatakan dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim, Imam Muslim menukilkan kata-kata dia, la yustata'u al-ilm birahatil jisim. Ilmu tak akan dapat dengan cara tubuh badan yang rehat. Kita duduk tidur baca dalam keadaan baring, lepas tu kita yang tidur. Sambil-sambil tengok TV, sambil-sambil tengok iPad baca, tak boleh. Dia kena tumpu betul-betul baca. Ini ilmu. Takalluf, ujian, keberatan, kesukaran, tu baru berjaya.
Orang nak dapat ilmu ni, itulah stylenya, gayanya, dan dia tak akan dapat dengan cara bermudah-mudahan. Dinyatakan di sini 3 perkara itu menunjukkan nak belajar ilmu, nak dapat ilmu, nak faham ilmu, mesti dengan ujian seperti itu. Akhirnya Jibril kembali memegangku dan memelukku buat kali ketiga, kemudian dia melepaskanku. Dan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling mulia yang mengajar manusia dengan kalam, yang mengajar manusia apa yang tak diketahui. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Kita cek dalam Quran mengikut pandangan ulama dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak nampak kelebihan surah ini ataupun fadilat yang khas sebagaimana kita nampak fadilat surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Muawwizatain, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, surah Zalzalah, beberapa surah-surah yang lain. Hak ni tak ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu pertama dengan 5 ayat ini. Apa makna? Makna yang pertama di sini, ayat yang diturunkan ialah ayat-ayat ilmu dan makrifah. Ayat-ayat ilmu, makrifah, sakafah dan pengetahuan yang mendalam, yang kalau kita tengok dengan situasi dan suasana yang berlaku itu, dia memecahkan kebuntuan semua sekali. Ayat ini diturun di atas bukit namanya Nur, Jabal Nur. Kalau orang sebut Jabal Nur ni, Bukit Nur ni, bukit yang bercahaya lah. Ayat ini dia telah memecahkan 3 kegelapan. Pertama, kegelapan malam. Kedua, kegelapan gua. Ketiga, kegelapan jahiliyah. Bila turunnya ayat ini, dapat difahami betapa dalam hidup manusia paling penting selepas nyawa namanya ilmu. Ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengilmukan Adam semua nama-namanya. Allah bangkitkan Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Ilmu. Kemudian ayat ini bermula dengan Iqra, bacalah. Bacalah di sini, kata ulama, fi'lu amrin, perbuatan yang menunjukkan fi'il yang wajib. Maknanya dalam Islam membaca ni hukumnya wajib. Ini yang disebut oleh Dr. Gharib As-Sirjani, baca wajib. Baca yang wajib, baca yang mengenali Allah, ma'rifatullah.
Baca yang wajib, baca yang memahami tentang kehidupan untuk beragama, nak semayang, nak puasa, nak zakat, nak haji, nak apa-apa benda tu ini. Bila baca yang wajib, makna di sini berlaku satu kelemahan orang. Kalau kita tanya, walaupun dia profesor, walaupun dia doktor, walaupun dia cendekiawan, walaupun dia ulama, bila ditanya kepada dia, apa hobi awak? Dia jawab, hobi saya membaca. Jawapannya silap. Kenapa? Kenapa? Kerana hobi ni kita buat pada waktu lapang. Kita buat pada waktu yang terluang. Kita buat pada waktu bukan waktu prime time. Pergi kat pejabat tanya apa hobi saya? Hobi saya memancing. Bolehkah dia mancing pukul 8.30 hari kerja? Tak boleh. Kamu ada tugas hakiki. Jadi hobi itu dia akan pakat dengan kawan dia, jom malam ni kita pergi mancing. Selepas waktu pejabat, atau hari minggu, atau hari cuti, atau dia ambil cuti, itu baru mancing. Sebab hobi. Jadi baca ni bukan hobi, tapi kewajiban. Ini poin pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Pertama baca dengan nama Tuhan. Tuan-tuan tengok, baca dengan nama Tuhan. Bismillah. Baca dengan nama Tuhan inilah yang membawa kepada kebaikan. Baca dengan nama Tuhan. Saya ada karang satu buku tajuknya Bismillah. Kenapa dengan nama Tuhan? Kerana menjadi kebiasaan manusia dalam hidup, dia akan bergantung kepada apa yang dia sangka paling besar. Jadi manusia dia ajar oleh Allah, yakin dan percaya kepada Allah, letaklah nama Allah. Kita nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita bersama isteri, Bismillah, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bismillah. Kita nak minum, Bismillah. Kita nak buat apa-apa benda yang baik, Bismillah. Nabi sebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta. Setiap amalan yang baik tidak dimulakan dengan bismillah, ia terputus. Dalam riwayat yang lain ulama menafsirkan maknanya terputus keberkatan dan pertolongan daripada Allah. Bismillah. Bismillah. Jadi Allah ajar kita ayat pertama, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah. Nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Nabi suruh. Bila baca dengan nama Tuhanmu, kamu kena kenal siapa Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Maka Allah langsungkan ayat kedua, khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia daripada alaq. Ayat yang kedua sahaja dia suluh kepada diri kita. Allah berinteraksi dengan manusia. Nombor satu sekali, biar manusia tu kenal diri. Kalau kita tak kenal diri, kadang-kadang kita mengambil tugas-tugas yang lain daripada tugas kita. Tugas kita, tugas hamba.
yang terpikul amanahnya, kewajibannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini tugas hamba. Makanya tuan-tuan, Allah menyatakan khalaqal insana min alaq. Allah ciptakan manusia daripada alaq. Ni telah menembus 1400 tahun yang lalu lagi. Masyarakat yang tidak didedahkan dengan sains, teknologi, tapi dalam Quran ayat tersebut telah memberi satu pembukaan laluan yang cukup hebat tentang apa itu manusia. Zaman-zaman ahli falsafah zaman dulu kata manusia ni orang. Macam mana kita ni duduk dalam perut mak kita ni macam kita lah. Cuma kecil. Ada tangan, ada kaki, ada ni. Itu kita. Pahaman itu adalah pahaman yang salah, yang tersilap dan menyimpang daripada kebenaran. Allah sebut kita ni dia ada kitarangnya. Kitaran kita ni ada 3 kali. Kitaran yang pertama kita ini daripada air mani abah kita, yang disebut dalam Quran, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Yang kemudian dia bersama dengan air mani ibu, yang disebut dalam Quran min nutfatin amsyaj, daripada air mani yang bercampur. Situ pun terbuka asalnya hayawan manawi yang daripada ibu bercampur dengan bapa. Daripada situ selama 40 tahun 40 tahun 40 hari. Daripada 40 hari itu dia proses yang kedua, dia menjadi alaqah. Alaqah ni maknanya dia, kalau kita bahasa kita gak, jentik-jentik lah. Bahasa Terengganu Kelantan panggil ogak-ogak. Macam itulah alaqah. Kenapa alaqah? Kerana dia jenis macam ni bila dah bersenyawa ni, selepas 40 hari ni dia akan bergantung pada ureter, pada dinding rahim. Gantung pada dinding rahim ni, itu dia panggil alaq. Kipah tu muallaq, bergantung. Alaq. Dia ambil masa 40 hari yang kedua. Ini 40 hari pertama nutfah, 40 hari yang kedua jadi alaqah, 40 hari yang ketiga dia jadi mudghah. Mudghah ni dibalut daripada itu daging-daging dan juga tulang. Bila 40 hari ketiga itulah yang dipanggil sebagai janin. Janin ni maknanya telah berlembaga manusia dan masuk 120 hari lebih atau kurang sikit, maka berlakulah tiupan ruh. Masa itulah mula bergerak. Itu hukumnya bukan hukum mani, itu bukan hukum lagi alaqah dan bukan lagi hukum mudghah, tapi hukum yang seterusnya namanya jani. Artinya Allah sebut dalam ayat ini fasa yang kedua, khalaqal insana min alaq. Dia tak kata min maniyyin yumna, dia tak kata min nutfah amsyaj, dia tak kata mudghah, tapi dia ambil yang kedua, alaq. Sains ketika itu tak nampak macam ni, tapi dalam Quran kitaran ciptaan manusia telah disebut satu persatu. Maha suci Allah, maha suci Allah. Sains mengiyakan, pakar-pakar perubatan dan seumpamanya mengiyakan, dan inilah yang berlaku. Jadi bila kita faham macam tu, nombor satu sekali, kita ni Allah jadi daripada begitu lemah.
daripada kecil setitis mani, daripada keadaan macam itu putarannya. Apakah dengan kelemahan itu diberi sedikit kekuatan menjadi samsing di muka bumi dan menjadi angkuh serta tidak bertuhankan kepada Allah? Jawab dia silap kalau kita buat macam tu. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ketiga. Allah menyatakan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan kamu yang paling mulia. Tuan-tuan tengok ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Yang pertama dia suruh baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia daripada alaq. Bacaan yang pertama, bacaan ma'rifatullah, kena khaliq, kena pencipta, yakni Allah. Bacaan yang kedua adalah suruh baca macam mana? Bacaan pengiktirafan, mengiktiraf bahawa dalam berilmu, dalam mengaji, dalam belajar, dia kena mesti ada guru, cikgu, sifu, murabbi, muhazzib, muallim, mudarris, syaikh, kena ada. Dan di sini ada beza. Bila sebut baca di sini, baca kepada nama Allah ni, yang ini bacaan yang mulia. Apa makna? Kita akan temu cikgu-cikgu kita daripada sekolah rendah, tadika, sampai masuk universiti, sampai kita ni, semua di kalangan kita yang faham cikgu, guru, kita akan hormat sebab cikgu kita ni mulia. Cuma di antara cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz kita, syekh-syekh kita ni, ada yang pandai, ada lebih pandai, ada yang amat pandai, ada yang hebat, ada yang kurang hebat. Tapi mereka ni mulia semua. Title guru mulia ini, itu benar. Orang mengajar kita. Dan ini yang diajar dalam adab menuntut ilmu. Tetapi tuan-tuan, untuk Nabi SAW, gurunya bukan mulia. Guru Nabi ini adalah maha mulia. Kerana ilmu bagi Allah sifatnya berbeza dengan makhluk. Makhluk dia ada ilmu tapi banyak jahil daripada tahu. Allah semuanya tahu dan meliputi pengetahuannya daripada sekecil-kecil sampai kepada sebesar. Bukan sekadar secara ijmali tetapi tafsili, juz'i-juz'inya semua. Ini Allah. Sebab itu bila kita belajar, diajar kepada kita Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan kamu paling mulia. Seolah-olah beri isyarat kepada kita bahawa dalam menuntut ilmu ini, kita jangan lupa bahawa yang memberi kepada kita ilmu kefahaman yang sebenar Allah. Nabi menyatakan, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, dan aku ni sekadar bagi je ilmu ni, tapi kefahaman Allah. Pelajar duduk universiti 4 tahun, 10 orang, pengetahuan tak sama. Ada yang jauh lebih banyak, ada yang tak, biasa, basic je. Ada orang cukup-cukup makan je, ada orang lebih-lebih sikit, gitu je lah. Sebab itu kredit dia, grade dia tu tak sama. Ada yang dapat 4 flat, ada yang dapat 3.8, ada yang dapat 3, ada yang cukup-cukup makan 1.8, 1.9. Pensyarah dia up sikit, nak suruh lulus biar dapat 2. Biasa. Walaupun mereka ambil 4 tahun, 5 tahun, sama. Kerana apa? Kerana itulah Allah yang beri kefahaman.
akhir sekali kita yakin kepada Allah. Kemudian disebut allazi 'allama bil qalam, di mana Allah ajar kita dalam prasyarat menuntut ilmu kena ada qalam. Apa makna qalam? Kena ada pensil, kena ada pen, kena ada benda yang menulis. Masalah nulis ni ceritanya terkait dengan ilmu. Sebab akal kita dia tak ingat lama. Dia boleh sekejap, lepas tu tak ingat dah. Jadi kena tulis. Yang tak berlaku, yang tak boleh, yang tak payah tulis ni tak ramai. Ada dalam sejarah. Saya sebut dalam buku Hebatnya Hafazan, Kuatnya Hafazan. Abdullah ibn Al-Mubarak dia tak payah tulis, dia ingat lalu dengar. Al-Imam Syafi'i sama juga, dengar ingat. Tapi orang macam tu berapa orang? Hafiz Ibn Hajar, ayah dia baca Quran, dia tak ada apa sebab dia anak angkat, dia dengar, dia ingat. Allah bagi tajam ingatan. Tapi tak ramai orang macam tu. Kalau ingat semua, ramai jadi pensyarah, tak ada orang nak kerja nak bawah-bawah. Jadi ramai ada orang nak ingat ni, ramai. Tapi kena usahalah sekadar yang mampu. Baik. Jadi kena tulis. Orang-orang yang hebat selalu pen ada dalam poket. Dan ada buku nota, tulis. Dia akan tulis. Dia akan ambil. Orang kata apa? Pujangga Arab kata, al-ilmu saydun faqayyidhu bil kitabah. Ilmu itu ibarat binatang buruang yang liar. Bila dapat takak dia, ikat dia dengan tulis. Ilmu pun macam tu. Kadang-kadang kita terlupa, dah ingat dah. Kita tak bolehlah mari relax berada. Itu style Imam Syafi'i. Itu otak lain tuan-tuan. Tulis. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab-kitab lama, ditulis imla. Apa makna imla? Imla ni maknanya saling apa Tok Guru cakap. Kisah Muhammad bin Salam Al-Bikandi, dia menulis sehingga akhirnya mata penanya patah. Dia kata al-qalam bidinar, al-qalam bidinar. Aku nak beli harga satu kalam dengan satu dinar. Sebenarnya tak sampai satu dirham pun. Maka fatata yaratil aklam, orang pakai capok ke dia seolah-olah kalam berterbangan kepada dia supaya dia boleh tulis ilmu dan dia dapat. Sebab orang zaman dulu pantang bila Tok Guru ngajar, terus angkat tangan, ulang balik, saya dah ingat. Tak ada, tak berani, senyap, tulis ya. Kalau tak ingat pun nasah ataupun cari dengan kawan-kawan hak tulis. Tu cara zaman dulu. Jadi ilmu ni salah satu prasyarat dia allazi 'allama bil qalam. Dia ajar menulis. Nulis. Kita dapat ilmu, kita tulis. Orang Arab kata, seorang pujangga kata Silat Syauqi ataupun Taha Husain ataupun Tahtawi, dia sebut, dia kata apa? Iqra khairama tajid, waktub khairama taqra, wahfaz khairama taktub. Bacalah buku yang terbaik yang kamu dapati. Tulislah yang terbaik daripada buku yang kamu baca tu. Jangan tulis semua. Tulis semua baik photostat, mudah. Tulis hak yang terbaik. Dan hafazlah apa yang terbaik daripada apa yang kamu tulis. Tu cara dia. Jadi kalam ni penting. Dan kalam ni sepanjang zaman, walaupun manusia pakai komputer, walaupun pakai iPad, walaupun ni, dua benda ni dia tak akan hilang. Kalam dan juga buku. Dia tak akan dek lapuk. Walaupun kita sekarang ni alhamdulillah ada e-book. E-book ada, kadang-kadang tak cah tak boleh buka. E-book kita ada, kadang-kadang kena virus tak boleh. E-book kita ada, kadang-kadang kita langgang, kita tak lupa nak bayar, dia blok. Banyak. Tapi buku lain, dia akan kekal. Kalam pun sama, dia akan tulis. Tuan-tuan tengok perjanjian antarabangsa dunia yang besar-besar, tanda tangan. Dia dah kata kita pakai thumbprint je lah. Kita tak payah pakai kalam dah. Zaman sekarang ni dia panggil apa ni,
Kita ada sebut paperless, mungkin columnless ataupun pencilless. Tak ada. Dia kena. Ini sebab dia kata orang menyeluruhkan seluruh dunia. Sebab kolam ni ada hak mahal, paka. Ada jenis-jenis apa beribu-ribu, beratus ribu ada. Tapi ada hak 50 sen. Ada hak RM1, ada hak RM2, peng. Boleh tulis je. Macam jam kita kok. Ada jam tu 3 juta. Tapi ada jam tu RM30. Yang pentingnya bukan jam, yang pentingnya waktu. Mu pakai jam mahal tapi mu tak pandai jaga waktu, tak pandai pelihara waktu, mu tak betul. Mu pakai jam murah pun tapi mu jaga waktu semayang, waktu begini-gini, kamu betul. Jadi jangan tengok kepada benda saja, tapi tengok kepada nilai ataupun hipotesis ataupun natijah, maqasid daripada benda tersebut. Itu baru betul. Sebab itu cerdik pandai kata, kamu boleh beli jam yang mahal, tapi kamu tak boleh beli masa. Kalau boleh beli masa, ramai dah orang kaya nak beli masa, nak jadi muda balik. Awet muda boleh, tapi muda tak boleh. Tua, tak rak, letih. Itu dia. Kamu boleh beli tilam yang empuk, tapi kamu tak boleh beli tidur. Ada sekarang orang tak tidur, tuan-tuan. Insomnia. Tak tidur. Macam-macam lah. Sebab nak pilihan raya tak tidur. Sebab nak jadi calon tak jadi calon, tak tidur. Sebab nak periksa, stres, tak boleh nak tidur. Takut esok keluar tak ni, baca tak dah habis lagi. Macam-macam sebab. Tapi kita alhamdulillah dalam majlis ni pun boleh tidur. Tu hebatnya. Allah bagi. Kamu boleh buat macam tu. Kamu boleh beli obat yang mahal. Pergilah farmasi mana hak besar ni beli obat macam-macam. Tapi kamu tak boleh beli kat farmasi, saya nak beli sihat 2 kilo, boleh jual. Kejut dia. Tapi dia kata obat ni bagus ni, obat ni sembuh ni, obat ni bagus, boleh cakap. Aku tak nak dah obat, aku nak sembuh ni. Aku nak beli 3 kilo sembuh. Dia boleh bagi? Mana boleh? Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'u. Ya Allah, engkau lah penyembuh. Tak ada yang lain kecuali kau. Kalau penyembuh tu dengan syarat obat yang mahal, mana ramai fakir miskin mati. Kadang-kadang kita tengok fakir miskin tu, kata apa hidup boleh hidup, dia kata tak tahu. Aku capurnya daun ni aku makan, sihat kata. Yang hak ni dengan ubat ni, saranan doktor pakar ni, klinik ni boleh tahan je. Macam-macam Allah boleh bagi. Sebab penyembuh tu Tuhan pegang, bukan manusia pegang. Dia yang tukang bagi, dia yang tukang ni. Wa iza maritu fa huwa yashfini. Bila aku sakit, dialah yang menyembuh. Kemudian yang terakhir, allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar manusia apa yang dia tak tahu. Siapa ajar? Allah. Sebab itu kadang-kadang kita belajar tak faham. Kerana memberi fahaman ni Allah. Allamal insana ma lam. Bila kita faham Allah, gini rupanya ilmu. Sebab bila kita sebut ilmu, dia membabitkan akal, dia membabitkan fikiran, dia membabitkan hati, dia membabitkan batin. Ni maknanya ilmu. Tuan-tuan tengok ayat ini. Dalam 5 ayat ini, yang terkait dan terkisah dengan ilmu terlalu banyak. Yang ada kena mengena dengan prasyarat ilmu terlalu banyak. Pertama, Iqra. Yang kedua disebut Iqra yang kedua. Yang ketiga disebut wa rabbukal akram, salah tuan guru. Yang keempat disebut alam. Yang kelima disebut qalam. Yang keenam disebut alam.
Yang ketujuh disebut malam ya'lam. Ada 7 kalimah yang terkait dengan ilmu. Allahu Akbar. Pendek, 5 ayat. Maknanya Islam ni diasaskan atas asas ilmu, bukan taklid buta, bukan sekadar ikut saja-saja. Dia tidak. Ilmu. Dengan ilmulah Islam melonjak. Sebab itu cerdik pandai kata apa? Mujur Muhammad datang. Dengan kedatangan Muhammad telah mempercepatkan 1000 tahun tamadun. Kedatangan Muhammad Rasulullah SAW kita ni telah mempercepatkan dunia 1000 tahun. Eropah tak maju, tuan-tuan. Bila maju? Sekitar 300 tahun kebelakangan ni je. Termasuk Amerika. Siapa yang memajukan Eropah? Iaitu tamadun ekoran daripada Abdurrahman Ad-Dakhil, tamadun Umawi Spanyol, Andalusia. Itu yang menyebabkan mereka ni faham. Jendela kepada ilmu daripada situ. Belum ada tu tak faham. Maharaja Perancis ataupun negara Eropah buat perjanjian negara Islam. Pemerintah Islam Khalifah ni hantar jam matahari ataupun jam air. Sampai kat mereka pasang tengok, terkejut, lari, takut. Sebab apa? Sihir ni. Sebab tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu ni, macam-macam. Macam dululah kalau kita tengok seorang tu cakap seorang, kita lari, gila. Sekarang tak, pergi dekat ya. Rupanya dia cakap dengan handset dia. Dulu jangan main. Syekh jangan main, dia cakap seorang tu apa benda tu. Lepas tu suka seorang. Tu kalau kita duduk makan kedai kopi, kita lari lah. Pergi tengah ada ni tengok dia cakap. Ni apa ni, gini. Sekarang tak. Handset pula tak payah letak gini dah. Pakai letak sini je, pakai letak sini je hot dalam ni. Apa benda nama tak tahu. Dia boleh cakap ya. Kadang-kadang hidup ceramah dah situ pula. Kita kata mau ceramah apa? Dinding ke? Tak. No, dia buat online. Online. Dengan mana? Dengan Nevada. Jauh tu. Nebraska. Ada kedok dah tahu. Tapi dah apa pun cakap bahasa Melayu. Kata aku cakap pun dengan orang Melayu kok orang sana. La ilaha illallah. Aku ingat mu cakap bahasa putih dah. Dak. Suasana berubah. Kemudian itulah besarnya kalau kita tengok kenapa Allah turun ayat yang pertama sampai kelima berkenaan dengan ilmu. Sebab Islam diasaskan kepada ilmu. Setelah itu Rasulullah SAW kembali kepada keluarganya membawa wahyu itu dalam keadaan hatinya berdebar-debar. Tuan-tuan tahu, bila ini berlaku, orang Melayu kata lari tak cukup tanah. Dengan berpeluhnya, dengan panas sejuknya, cepatnya berjalan lari-larian. Dan mulutnya selalu sebut zammiluni. Satu riwayat dassiruni, selimut aku. Ini keadaan Nabi. Baginda SAW lalu masuk menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan berkata, selimutkan aku. Maka mereka yang menyelimutkannya sehingga hilang rasa takut baginda. Duduk dekat tu. Terkejut tuan-tuan. Kali pertama, salam perkenalan tak kenal. Masa tu dia tak kaya saya ni Jibril, utusan Allah. Tak mari pergi peluk gitu. Tiba-tiba dengan kuatnya pula dan baca pula. Ini menandakan bahawa Quran ni sebenarnya berat. Kita je rasa ringan atas hujung lidah. Tapi mereka yang menghayati dan nak baca, nak faham, dia rasa berat. Allah sebut inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami campakkan ke atas kamu ucapan yang amat-amat berat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud duduk sebelah Nabi. Nabi duduk ni, dia rapat antara sahabat dengan sahabat. Peha Nabi ni duduk atas peha dia. Dekat rapat-rapat.
Dia kata masa duduk tu biasa je peha Nabi. Tiba-tiba dia rasa makin berat, seolah-olah macam aku tanggung atas peha aku seekor unta. Beratnya Allah. Jadi zaman dulu dia tak tolak Rasulullah gitu, dia wadek je, tahan je. Rupa-rupanya masa tu turun wahyu. Ini wahyu. Baik. Bila keadaan jadi macam ni, Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang berlaku kepada Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, sesungguhnya aku benar-benar bimbangkan diriku. Saya bimbang, saya takut. Tak ada maklumat. Ni kata bila tak ada maklumat ni lain. Kan selepas pada tu dia tahu dah dengan Jibril. Dia cukup akrab. Ni kali pertama. Tapi Khadijah ni seorang isteri yang baik. Salihah, Allah ilhamkan dia. Apa dia jawab? Ini mahalah keluar daripada mulut seorang isteri yang Allah fitrahkan kepada dia dengan fitrah yang seolah-olah terpimpin dan terpandu, seolah-olah ditaufikkan kepadanya. Dia kata apa? Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa takrid daif wa tu'inu ala nawaibil haq. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata-kata Khadijah ni, demi Allah, sampai bila pun Allah tidak akan menghinamu. Sebab dia tahu watak Nabi, dia tahu akhlak Nabi, dia tahu sifat Nabi. Sampai bila pun Allah tidak menghinamu. Sesungguhnya engkau ialah orang yang selalu menyambung silaturahim. Ni nombor satu. Atas apa Tuhan nak hina kamu, sedangkan kamu jaga silaturahim, menanggung beban orang-orang yang susah. Ni payah nak buat. Tapi itu Nabi. Dia cakna, dia take care, mengusahakan sesuatu untuk orang yang tiada perusahaan. Orang tak ada kerja, orang ini dia cuba fikir tolong, melayani tetamu. Nabi bukan sekadar melayani, tapi menghormati dan memuliakan tetamu, dan membantu orang yang ditimpa bencana alam. Orang yang susah, orang yang ni dia bantu. Artinya sifat Nabi sebelum dirasulkan lagi, kita tengok semua yang baik-baik dia buat belaka. Dan perkara ini diperakukan oleh orang yang paling rapat dengan Nabi. Bila orang paling rapat dengan Nabi, yakni isterinya, dia tahu. Artinya inilah syahadah ataupun inilah penyaksian yang paling tepat. Kalau orang lain tengok kita, orang dia kata tu bagus tu, dia selalu derma. Sedangkan kita derma betul lah ada dia je, dia nampak hal lain kita kedekut kok. Sebab dia dengan kita tak berapa banyak, dalam beberapa keadaan je. Tapi isteri ni dia tahu suaminya derma banyak ni, tolong orang, sebab dia selalu dia saksi macam tu, memang betul. Macam mana lagi? Khadijah ni dia puji Nabi, dia tenang Nabi, dia gedakan keadaan Nabi, tapi sudah menjadi biasa seorang suami dia perlu dokongan lain lagi. Isteri itu isterilah. Dan Khadijah ni akalnya panjang. Apa dia buat? Dia pergi bawa Nabi SAW bertemu dengan Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu sepupu Khadijah. Cuma Warakah masa itu tua sangat dah. Warakah orang cerdik, Khadijah orang kaya. Jadi ngam lah. Ngam lah, maknanya boleh kira bercara lah. Temu dengan Warakah. Warakah tu beliau menganut agama Nasrani di masa jahiliyah.
Dia adalah pahaman ahli kitab. Di Mekah orang yang ikut macam ni tak ramai, ada kata 5 orang je. Dia antaranya Zaid ibn Amr dan beberapa orang lagi, tapi tak ramai. Jadi Waraqah ni antara orang yang lama, orang yang bergeluman dalam kitab Injil ni. Dia tahu bukan sekadar itu, dan telah menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani bahasa apa? Bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew bahasa apa? Bahasa Yahudi sekarang. Dia tahu. Dan beliau menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Maknanya Allah bagi kefahaman, dia boleh tulis. Artinya kitab Injil sebenarnya, kalau ikut kita fahamlah, bukan bahasa Inggeris. Hak sebenar-sebenar, hak pure betul tu. Tu bahasa macam Hebrew. Sebab Injil ni daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian dikatakan Waraqah sudah tua dan matanya buta, tak nampak dah, gabung dah. Khadijah radhiyallahu anha berkata kepadanya, kepada Waraqah, wahai sepupuku. Dalam bahasa lama dia kata, yabna ammi, wahai anak pak saudara aku. Sepupu lah. Dengarlah cerita daripada anak saudaramu, Isma' min ibni akhika. Maka Waraqah berkata kepada Rasulullah, kepada baginda salam, wahai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat? Sebab kejut benda. Maka Rasulullah SAW menceritakan apa yang dialaminya, kisah Jibril dalam gua tu. Sudah dengar cerita, lalu Waraqah berkata kepadanya, ini ialah namus. Namus ni kalau bahasa Arab ada 3 makna. Namus dengan makna nyamuk. Nyamuk tu apa yang namus? Selain daripada ba'udah, nyamuk. Namus dengan makna undang-undang. Dia sebut min nawamisil kaum, daripada undang-undang alam. Okey. Dan namus yang ketiga maksudnya Jibril. Nama lama bagi Jibril ni apa yang namus. Jadi dia sebut namus. Yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Musa. Dia sebut Nabi Musa. Aduhai diriku, alangkah baiknya jika ketika dirimu diutuskan sebagai Rasul, aku masih muda belia. Aduhai seandainya aku masih hidup saat kaummu mengusirmu hijrah 13 tahun kemudian, aku akan bela kamu. Rasulullah SAW bertanya, adakah mereka akan mengusir aku? Amukhriji ya ana, sedangkan aku ni digelar Al-Amin, orang percaya ke aku, orang baik semua dengan aku, gini-gini. Betul. Waraqah menjawab, ya, kerana tiada seorang pun yang datang membawa wahyu seperti yang engkau bawa ini, melainkan dia dimusuhi. Jika sekiranya aku masih hidup pada ketika itu, nescaya aku akan menolong engkau dengan sedaya upayaku. Tak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia, lalu penurungan wahyu terhenti buat sementara waktu. Tuan-tuan, di sini kita tengok manusia suka orang yang baik. Orang jahat pun suka orang baik. Orang baik lagi suka orang baik. Dan orang yang baik ni orang yang tak ada masalah. Dia tu soleh, dia salihah, orang suka. Tapi baik tu untuk diri dia je. Nabi ni orang yang saleh. Tapi bila turunnya wahyu, Nabi bukan jadi orang saleh dah. Nabi jadi orang yang musleh. Apa makna musleh? Membaikkan orang. Bila masuk musleh, dia akan temu ramai musuh. Sebab dia nak menegakkan kebenaran, dia nak menegakkan kebaikan, dia nak amar ma'ruf, dia nak nahi munkar, jadi musuh dah. Kalau mu nak semayang, tunggang-tunggik mu semayang lah.
10 jam ke kau ada mung sembahyang. Mu nak puasa tiap hari mu puasa lah. Mu tak sedekah banyak kau ada mung lah. Tapi bila mari hak ni tak boleh buat. Hak ni tak boleh buat. Hak ni jangan buat. Dia akan bertembung. Sebab itu Nabi Sallam telah diusir. Kalau dia duduk dalam rumah dia, kunci pintu, duduk zikir 14,000 sekali sehari, selawat atau apa-apa, orang tak marah. Sebab dia soleh. Tapi bila muslim, jangan, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni gini, buat gini, marah. Tengah-tengah risau rokok, girapah rokok, jangan, buang. Ngam, mu tahu aku beli berapa? 25 riyal ni, capur dengan income tax dah ni. Marah. Sebab apa? Sebab dia muslim. Ini menggambarkan kepada kita bahawa kehidupan macam itulah. Dan yang keduanya di sini sebahagian ulama meletakkan warakah ni orang Islam. Tetapi pendapat yang masyhur masa tu tidak lagi diturunkan untuk dakwah. Ni hari pertama baru ni. Hari pertama Iqra' baru. Bukan disuruh lagi dakwah. Sebab itu mereka katakan bahawa warakah bukan Islam, ahlu fatrah. Walau macam mana pun jasa warakah cukup besar, signal yang jelas menggambarkan bahawa itulah yang akan Nabi lalui dalam kharitah ataupun dalam pelang kehidupannya, yang mana dia akan diuji, dia akan diusir, dia akan dihijrahkan, dia akan diperangi, tapi akhirnya dia berjaya dengan kejayaan yang luar biasa. Itulah kisah yang dapat kita bacakan pada hari ini berkenaan dengan penurunan wahyu. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.